Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Kutuntut ilmu bersungguh-sungguh akan bekalan hari kemudian. Pantun berkenaan berkait rapat dengan tajuk perbentangan iaitu langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan dalam usaha mewujudkan keharmonian dan perpaduan kaum melalui pendidikan pada era pra dan pasca kemerdekaan. Apakah maksud pendidikan? Menurut Plato, pendidikan merupakan suatu proses berfasa untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Pendidikan terbahagi kepada dua fasa, iaitu pasca merdeka dan pra-merdeka. Kerana pendidikan menjadi satu platform atau perangkat yang penting bagi penyatuan bangsa dan kaum di sebuah negara multi etnik seperti Malaysia. Pada zaman pra-merdeka, iaitu zaman sebelum mencapainya kemerdekaan, sistem pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu sistem pondok dan sistem vernakula. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pondok? Sistem pondok hanya terdapat di kawasan perkampungan dan hanya segelintir pelajar kaum Melayu menuntut ilmu di sekolah tersebut. Manakala vernakula hanya menggunakan bahasa ibunda semasa sesi pembelajaran PNP di sekolah, contohnya sekolah kebangsaan jenis Cina dan sekolah kebangsaan jenis Tamil. Ini membesarkan lagi jurang perkauman di antara tiga kaum di Malaysia. Pada zaman pra-merdeka juga terdapatnya Ordinan Pelajaran 1952. Ia merupakan satu laporan yang ditubuhkan oleh pihak British di Tanah Melayu yang menuntut sekolah untuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Beralih kita kepada pasca merdeka, iaitu zaman selepas mencapai kemerdekaan. Terdapat satu akta yang telah ditubuhkan, iaitu Akta Pelajaran 1961, di mana ia bertujuan untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik di Malaysia sejajar dengan cita-cita Malaysia untuk menjadikan sistem pembelajaran bertaraf antarabangsa. Seterusnya, Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan hasil penggubalan Akta Pelajaran 1961. Tiga tahap sistem pendidikan di Malaysia pada pasca merdeka terbahagi kepada tiga tahap, iaitu tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Apa yang dikatakan dengan tahap pertama? Tahap pertama merupakan tahap pelaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Beralih kepada tahap kedua, iaitu merupakan satu tahap di mana untuk merampungkan kekangan ekonomi dan masalah sosial yang timbul pada tempoh itu, iaitu masalah buta huruf dan perkukuh sistem pendidikan kebangsaan. Tahap ketiga pula merupakan pengubahsuaian sistem pembelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir di Malaysia. Semua evolusi yang tercetus sepanjang pra dan pasca merdeka adalah hasil daripada konflik 13 Mei 1969, iaitu konflik di antara dua kaum, iaitu kaum Melayu dan kaum Cina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurdaina binti Muhammad. Saya ingin memulakan kata-kata saya dengan mengingatkan anda semua supaya berasa bangga kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia. Malaysia adalah satu-satunya negara yang terdiri daripada berbilang kaum, termasuk kaum Melayu, Cina dan juga India. Kaum-kaum inilah yang menyumbangkan tenaga mereka untuk mendirikan negara Malaysia sebagai negara yang maju. Hal ini adalah kerana Malaysia melahirkan ramai insan yang bijak pandai. Terima kasih kepada usaha kerajaan yang tidak pernah putus untuk memperkenalkan sistem pendidikan yang cemerlang. Namun begitu, apakah cabaran yang dihadapi oleh kerajaan untuk mewujudkan keharmonian dan perpaduan kaum melalui pendidikan pada era pra dan pasca kemerdekaan? Yang pertama adalah sistem vernacular. Seperti mana yang kita tahu, negara kita pernah dijajah oleh British dan British telah memperkenalkan sistem vernacular yang dikenali sebagai sistem divide and rule. Sistem ini membahagikan sekolah mengikut kaum seperti sekolah Melayu untuk kepentingan Melayu, sekolah Cina untuk kepentingan Cina dan sekolah India untuk kepentingan India.
Disebabkan sistem vernacular, Tun Dr. Mahathir telah mendapat satu solusi untuk menggabungkan tiga-tiga buah sekolah ini dengan memperkenalkan sekolah wawasan. Namun begitu, sekolah wawasan telah mendapat bantahan daripada Persekutuan Lembaga Sekolah Cina Dongzon dan guru-guru sekolah Cina kerana mereka memperlihatkan tindakan ini sebagai satu cara untuk memusnahkan pendidikan bahasa Cina dan juga identiti sekolah Cina. Cabaran kedua adalah penulisan Jawi dan penulisan had. Penulisan Jawi telah lama wujud sejak 1000 tahun dahulu dan ia pernah menjadi identiti orang Melayu sehingga mereka menggelarkan diri mereka sebagai orang Jawi dari tanah Jawi. Penulisan Jawi pernah digunakan secara meluas di Kesultanan Melaka termasuk negeri Johor, Aceh, Brunei dan Patani. Penulisan Jawi ini mula mengalami kejatuhan semasa kedatangan British kerana penulisan ini digantikan dengan tulisan Rumi dan tulisan bahasa Inggeris. Disebabkan kejatuhan penulisan Jawi, kerajaan cuba untuk menaikkan semula penulisan Jawi ini di Malaysia. Namun begitu, peranan tulisan Jawi mendapat bantahan daripada penubuhan Dongzon kerana mereka merasakan bahawa penulisan Jawi adalah satu medium untuk menyebarkan Islamisasi dan cuba untuk mempengaruh murid-murid Cina untuk menganut agama Islam. Selain itu, tulisan had juga pernah cuba dilaksanakan oleh kerajaan kerana mereka ingin menyebarkan kesenian penggunaan tulisan had. Tapi sekali lagi mendapat bantahan daripada penubuhan Dongzon kerana mereka melihatkan tulisan had sebagai satu sebaran agama Islam dalam sekolah-sekolah Cina. Cabaran yang seterusnya adalah usaha kerajaan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada zaman dahulu, terdapat penyata razak yang mempunyai kandungan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun begitu, usaha kerajaan menjadi lebih sukar kerana terdapat penggunaan bahasa Inggeris yang mempunyai kedudukan yang sama dengan bahasa Melayu. Walaupun tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada 1957, tapi penggunaan bahasa Inggeris masih tetap digunakan secara meluas. Tambahan pula, kekurangan tenaga pengajar dan buku teks pada zaman dahulu menambahkan lagi cabaran ini kepada usaha kerajaan. Jadi sekian saja dari saya. Itulah antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh kerajaan dalam memupukkan perpaduan kaum melalui pendidikan. Terima kasih kerana sudi mendengar. Di mana ada cabaran, di situ pasti ada penyelesaiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz Putera dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Siti Salimi binti Haji Muhammad Sidik dan pada hari ini saya akan berkongsi mengenai penyelesaian dan juga langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan dalam usaha untuk mewujudkan keharmonian dan perpaduan kaum melalui pendidikan pada era pra dan juga pasca kemerdekaan. Baik, yang seperti kita maklum, peristiwa berdarah 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah pembangunan dan juga perpaduan Malaysia. Meskipun peristiwa itu sudah lama berlalu, ia tidak menolak kemungkinan peristiwa itu mungkin berlaku ataupun berulang sekiranya pemimpin negara dan kerajaan tidak berusaha lebih giat untuk memulihkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Pendidikan merupakan salah satu tonggak penting dalam kemajuan dan juga pembangunan sesebuah negara. Bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara yang menitik beratkan keharmonian dalam proses penimbaan ilmu, maka institusi pendidikan peringkat rendah merupakan wadah yang sangat sesuai bagi kerajaan untuk merealisasikan matlamat untuk menyatu padukan etnik. Sehubungan dengan itu, mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir telah mencadangkan penubuhan sekolah wawasan. Di sini digabungkan sekolah-sekolah dari aliran yang berbeza ke dalam satu kompleks. Terdapat dua
2 atau 3 buah sekolah rendah daripada berlainan aliran akan ditempatkan dalam satu kawasan luas yang sama. Sekolah ini mengenengahkan sistem persekolahan yang lebih bersifat kolektif dan juga berciri keharmonian kaum. Dan pelajar di sini dapat disatukan di bawah satu bumbung dan boleh berinteraksi dan bekerjasama khususnya dalam setiap aktiviti berkumpulan dan juga sesi pembelajaran. Dan kita boleh nampak sekolah wawasan ini merupakan satu usaha yang sangat relevan dan berkesan dalam membentuk masyarakat bersatu padu pada masa yang akan datang. Langkah yang seterusnya, iktibar dari peristiwa hitam 13 Mei 1969 jugalah telah mendorong mantan Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak telah memperkenalkan rukun negara yang disifatkannya sebagai ideologi nasional, di mana rukun negara telah diumumkan kepada bangsa Malaysia sewaktu sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 1970. Pelbagai inisiatif untuk mempromosikan rukun negara telah dijalankan termasuklah melalui medium sekolah-sekolah. Di situlah kelab rukun negara telah diperkenalkan di sekolah-sekolah dan juga institusi tinggi pada 11 Ogos 2004. Kelab rukun negara ini berperanan untuk mengukuhkan rukun negara supaya mencapai matlamat keharmonian negara di mana ada pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengawalan 4P terhadap falsafah rukun negara untuk ditanamkan dalam diri setiap pelajar. Selain itu, langkah yang telah diambil oleh kerajaan adalah apabila kemerosotan penggunaan bahasa Jawi yang telah digantikan dengan penggunaan bahasa Rumi pada zaman dahulu telah menyebabkan orang Islam di Malaysia menjadi buta huruf dalam bahasa Jawi. Jadi pada tahun 2005, Perdana Menteri yang kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan kesedaran terhadap pembelajaran agama Islam dengan melancarkan program JKAF bagi menyebarkan ajaran Jawi dalam golongan pelajar Islam peringkat sekolah rendah. Dan objektif program JKAF ni adalah untuk membolehkan murid yang beragama Islam peringkat sekolah rendah untuk menguasai bacaan dan juga tulisan Jawi sekaligus menguasai bahasa Arab dan mahir dalam fardu ain. Kemudian kita ada penyelesaian melalui konsep Satu Malaysia, di mana Satu Malaysia merupakan satu konsep yang telah diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri yang ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, di mana beliau telah menggerakkan kepada integrasi kaum yang bertemakan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, lalu mengukuhkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Konsep Satu Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan yang mengekalkan sekolah kebangsaan sebagai asas permulaan pembinaan hubungan baik dan juga interaktif yang positif dalam pelbagai kaum, di mana mereka dapat beramal mesra, bergaul, berkongsi pendapat dan juga merapatkan hubungan silaturahim. Sekian. Akhir kalam, pendidikan membina pembentukan masyarakat secara sejagat dan berterusan. Pendidikan telah digerakkan bahkan berpotensi merapatkan jurang perkauman. Pendidikan juga menjadi akar dan mekanisme penting kepada perpaduan. Satu bukti yang mapan dan kukuh bahawa usaha untuk menyatupadukan Malaysia berlaku hingga ke hari ini adalah melalui pendidikan.